أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat ilahi kerana hari ini Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk meneruskan pembelajaran sesi PDPR kita pada hari ini. Jika dalam pembelajaran yang lepas kita masuk dalam bab akhlak kan, jadi untuk hari ini kita akan pergi kepada bidang yang pertama, iaitu dalam bidang Al-Quran, dalam pelajaran yang ke-7, muka surat 31, yang bertajuk Iblis dan Syaitan yang Durjana. Jadi yang ada buku teks bersama dengan kamu, bolehlah buka buku teks muka surat 31. Bagi yang tak ada buku teks tertinggal dekat sekolah, bolehlah tengok pada screenshot yang saya sediakan. InsyaAllah kita mula. Hari ini kita akan menerangkan tentang satu potongan ayat Al-Quran daripada suratul Baqarah ayat 34 sampai 37. Dalam surah Al-Baqarah ayat 34 hingga 37. Kalau yang tak ada buku teks, yang buku teks tak ada kan, nak buka Al-Quran terjemahan pun boleh. Buka surah Al-Baqarah ayat 34 hingga 37. Kita akan bercerita tentang apa yang terkandung dalam ayat 34-37 surah Al-Baqarah. Saya akan bacakan terlebih dahulu potongan ayat dalam surah Al-Baqarah ini dan kita dengar sama-sama. Kemudian kita akan tengok apa maksud yang cuba Allah sampaikan dalam surah ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Itu adalah ayat 37 hingga 37 surah Al-Baqarah. Ayat ni cerita tentang apa? Kalau kita tengok daripada awal-awal ayat ni menceritakan tentang kisah Nabi Adam. Yang biasa kita dengar kisah Nabi Adam, di mana Nabi Adam telah diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan Nabi Adam. Allah berkata dalam Al-Quran, aku telah ciptakan Adam ini dengan kedua tangan aku. Adam ni istimewa sebab Allah ciptakan Adam ni sendiri. Allah ciptakan Adam sendiri dengan kedua tangannya. Maka itu yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Maka selepas Adam diciptakan, kita kisah yang biasa kita dengar, kisah di mana Allah menyuruh sekalian para malaikat dan juga jin syaitan untuk malaikat dan juga iblis untuk tunduk sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Itu kisah yang kita akan terangkan hari ini. Kita tengok terjemahan ayat surah Al-Baqarah ini. Ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, berilah hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat melainkan iblis.
Okay. Kenapa iblis tak nak tunduk hormat? Allah bagi tahu, aba wastakbar. Okay. Dia enggan dan takabur. Okay. Dia enggan dan takabur. Bila mana Allah suruh para malaikat untuk tunduk hormat kepada Nabi Adam dengan sujud. Okay, sujud ni bukan sujud penyembahan. Okay, kita kena bezakan antara sujud menyembah dengan sujud penghormatan. Okay, dalam ni kisah ni Allah kata kepada para malaikat suruh tunduk sujud. Sujud kat sini adalah sujud penghormatan, bukan sujud menyembah macam kita solat tu. Okay, kita sebagai seorang Muslim, kita dilarang untuk sujud kepada apa sahaja perkara melainkan Allah, melainkan ada perintah daripada Allah untuk sujud penghormatan. Kalau sujud saja-saja, kita tidak dibenarkan. Memang kita tidak dibenarkan untuk sujud saja-saja macam kita sujud dalam solat tu kepada apa sahaja sekalipun melainkan Allah. Cuma dalam ayat ni, ini adalah arahan Allah. Ini adalah arahan Allah kepada para malaikat untuk sujud, tunduk, hormat kepada Nabi Adam. Tapi iblis dia tak nak tunduk. Sebab apa dia tak nak tunduk? Sebab iblis aba wastakbar. Iblis ni dia enggan dan takabur. Okay. Wa kana minal kafirin. Dan dia tergolong dalam kalangan orang kafir. Okay, iblis dia tergolong dalam kalangan orang kafir. Okey, ayat yang 35 terjemahan dia, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman kepada Adam. Mana Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam alaihi salam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga. Okay, Nabi Adam ini selepas diciptakan Nabi Adam, dan Adam dimasukkan ke dalam syurga. Okay, sebab asal nenek moyang kita adalah syurga. Sebab tu kita punya matlamat hidup kita nak kembali ke kampung halaman kita. Di mana? Syurga. Okay, setiap orang yang hidup atas muka bumi ini, setiap Muslim yang hidup atas muka bumi ini, satu cita-cita tertinggi dia yang kita akan letakkan, cita-cita yang paling tinggi, hendaklah kita bercita-cita untuk kembali ke kampung halaman kita. Di mana? Di syurga. Okay, sebab tak ada nikmat yang lebih nikmat selepas daripada itu. Okay. Semua orang mengharapkan untuk mendapatkan syurga. Sebab di situlah asal usul keturunan kita, datuk nenek moyang kita Adam tinggal. Okay. Di mana Adam telah diletakkan dalam syurga dan hidup dalam syurga bersama-sama dengan isteri dia. Siapa? Siti Hawa. Okay. Adam dengan Hawa tinggal di dalam syurga. Okey, seterusnya, wa kula minha ghadan haitsu syi'tuma. Okay. Dan makanlah daripada makanan syurga apa sahaja yang kamu berdua sukai sepuas-puasnya. Okey. Allah kata makanlah apa yang kamu nak dalam syurga ni. Sebab syurga ni tempat untuk kita berehat, tempat nikmat. Makan apa kamu nak. Okey. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan janganlah kamu menghampiri pokok ini. Okay. Allah kata jangan kamu hampiri pokok ni. Makan apa sahaja yang kamu nak, tapi pokok ni jangan makan. Pokok apa? Yang kita biasa dengar pokok khuldi. Okey. Fatakuna minaz zalimin. Dan jika kamu menghampiri pokok ini, maka kamu akan tergolong dalam kalangan orang yang zalim. Okay, Allah kata kepada Adam, jangan dekat daripada pokok ni. Kalau kamu dekat pada pokok ni, kamu makan buah pokok ini, kamu tergolong dalam golongan yang zalim. Kenapa zalim? Sebab langgar perintah Allah. Bukan sebab makan tu. Okay? Sebab langgar perintah Allah. Makan tu salah lah. Tapi hakikatnya zalim tu sebab apa? Melanggar perintah Allah. Allah kata jangan makan buah daripada pokok ni. Itu adalah perintah. Kita langgar perintah Allah, kita adalah orang yang zalim. Okay. Kemudian apa yang jadi? فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ أَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Setelah itu, lalu syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat. Okay. Syaitan telah nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'di adu. Dan kami berfirman, tu bukan. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'di adu. Okay. Dari syurga, tempat nikmat yang telah mereka berada di dalamnya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan Allah berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta manfaatkan kesenangan hingga suatu masa nanti, iaitu sehinggalah mati.
Okay, ayat ni Allah beritahu setelah itu syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang telah mereka berada di dalamnya. Apa yang syaitan buat? Syaitan telah membisikkan kata-kata kepada Siti Hawa, kepada Hawa. Suruh Hawa ni pujuk Adam untuk makan buah daripada pokok yang dilarang itu. Okay. Kemudian apa Hawa buat? Hawa pujuk Adam. Hawa pujuk Adam untuk makan buah ni. Okay. Syaitan kata apa? Syaitan kata dalam orang kata apa yang dikatakan oleh ulama daripada ayat ni, macam mana syaitan boleh pengaruhi mereka berdua ni, Adam dengan Hawa. Syaitan kata kepada Adam dengan Hawa, jika kamu makan pokok ni, kamu akan kekal selama-lamanya menjadi orang yang taat kepada Allah. Jadi diorang naklah, diorang terpengaruh dengan bisikan syaitan ni. Okay. Maka bila mana diorang makan buah pokok ni, buah daripada pokok khuldi ni, bila diorang makan, Adam dengan Hawa makan, maka tertanggallah kedua-dua pakaian mereka. Pakaian mereka berdua ni tertanggal dan Allah mengeluarkan mereka daripada syurga. Dan kami berfirman, iaitu Allah berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta manfaat kesenangan hingga suatu masa. Okay. Allah kata kepada Adam, turunlah ke bumi, beranak pinak, jadilah orang yang memakmurkan bumi. Sebahagian daripada kamu akan menjadi sebahagian musuh kepada sebahagian yang lain. Maksudnya Allah dah bagi tahu dah, di atas muka bumi ni, manusia ni walaupun asal daripada keturunan yang sama, tapi mereka ni akan bermusuhan. Mereka ni akan bermusuhan. Okey, itu ayat 36. Ayat 37, fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimah, yang ini kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pengampun, yakni penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Okay. Kemudian bila mana Adam dengan Hawa telah diturunkan ke atas muka bumi ini, dalam riwayat para ulama kata mereka berdua ni diturunkan secara berasingan. Maksudnya diturunkan di tempat-tempat yang lain. Maksudnya Adam di satu tempat, Hawa di satu tempat. Dikatakan dalam sebahagian surah mengatakan Adam ini diturunkan di India, Hawa ni diturunkan di belah Arab Saudi. Wallahu a'lam, betul ataupun tidak ada catatan yang tepat daripada Nabi SAW ataupun Al-Quran. Okay. Cuma mereka ni diturunkan di tempat yang berasingan. Okay. Maksudnya jauh lah, susah untuk mereka jumpa. Dan pada waktu tu hanya dua orang je yang berada di atas muka bumi ini, Adam dengan Hawa. Tak ada orang lain. Okay. Yang ada binatang-binatang itu sahaja dengan jin. Okay. Kemudian Adam bila mana telah diturunkan ke atas muka bumi ini, Adam bertaubat kepada Allah. Adam bertaubat di atas kesalahan yang telah dilakukan. Adam bertaubat sebab dia menzalimi dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam. Okay, Allah menerima taubat Nabi Adam sebab Allah kata aku adalah Maha penerima taubat, orang yang menerima taubat. Hamba Maha Pengampun. Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, menerima taubat kita. Itu adalah terjemahan ataupun cerita berkaitan Nabi Adam yang berada dalam ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah. Okey, dalam ayat ni ada dua watak yang penting, iaitu Adam dengan Iblis. Okey, Adam yang telah ditipu daya oleh Iblis. Okey, sebab itulah tajuk hari ini kita bercerita tentang Iblis dan syaitan yang durjana, mengenai tipu daya Iblis. Okey, kita tengok muka surat sebelah. Ketaatan malaikat dan penderhakaan Iblis. Okey, kita tengok dalam carta di bawah itu, malaikat diciptakan daripada apa? Malaikat ni kita tahu dia diciptakan daripada cahaya. Manakala kita ataupun tok nenek kita, tok kita Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Dan Iblis diciptakan daripada api. Sebab itulah ada sebahagian ulama, ada sebahagian kitab yang bercerita tentang yang Adam ni adalah asal Adam pula. Iblis ni asal usulnya adalah seorang malaikat yang taat kepada perintah Allah yang bernama Azazil. Tapi kalau kita fikir balik,
Macam mana iblis boleh jadi malaikat? Sebab malaikat diciptakan daripada cahaya, sedangkan iblis diciptakan daripada api. Ni dua sumber yang berbeza. Okey? Dua ciptaan yang berbeza. Dan saya boleh kata pandangan yang mengatakan iblis itu adalah malaikat asalnya, pandangan ni sangat lemah. Okey? Pandangan ni sangat lemah. Sebab apa? Allah bagi tahu dalam Al-Quran, Allah ciptakan iblis ini daripada api, sedangkan malaikat daripada cahaya. Okey. Kita tengok di situ, malaikat ialah hamba Allah yang taat kepada segala perintahnya. Okay? Malaikat ni hamba Allah yang taat kepada perintah dia. Satu ciptaan Allah yang Allah ciptakan khas untuk beribadah kepada Allah tanpa melakukan dosa. Okey? Tanpa melakukan dosa. Itu malaikat. Mereka akan melakukan segala arahan dan suruhan Allah. Hubungan malaikat dengan Allah merupakan perhambaan secara mutlak. Dia beza dengan manusia. Sebab apa? Manusia ni kita ada satu perkara. Kita ada satu benda dalam hati, jantung hati kita. Apa dia? Nafsu. Beza kita dengan malaikat. Malaikat dia tidak boleh memilih. Kita manusia, kita boleh memilih sama ada kita nak beriman kepada Allah ataupun kita nak kufur kepada Allah. Okay. Malaikat dia tidak melanggar suruhan Allah kerana mereka diciptakan tanpa nafsu dan keinginan. Ini beza dia kan. Nafsu dan keinginan. Mereka melaksanakan suruhan Allah kerana takut akannya. Manakala sifat iblis pula berbeza daripada malaikat. Pada peringkat awal, perlakuan iblis menyerupai perlakuan malaikat sentiasa patuh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini memang betul. Iblis pada asalnya adalah seorang hamba Allah yang taat kepada Allah, yang sentiasa beribadah kepada Allah. Sehinggalah ada cerita yang ceritakan tentang iblis ni malaikat. Tapi asalnya memang iblis ni hamba Allah yang taat kepada perintah Allah. Di mana dia kufur? Bila mana Allah suruh dia sujud kepada Adam. Ya, Allah kata iblis ni aba wastakbara, dia enggan dan dia takabbur. Namun segala-galanya berubah apabila iblis enggan tunduk memberi hormat kepada Nabi Adam setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua malaikat tunduk hormat kecuali iblis. Keingkarannya itu disebabkan oleh sifat sombong dan takabbur. Iblis berbangga dengan asal kejadiannya yang dirasakan lebih baik daripada Nabi Adam. Okay, iblis kata, aku diciptakan daripada api, sedangkan dia ni daripada tanah. Aku lebih baik daripada dia. Sebab tu iblis, dia takabur. Sebab tu takabur, riak, sombong, ini satu sifat yang sangat-sangat bahaya. Okay? Sangat-sangat bahaya. Sebab apa? Itu adalah sifat iblis. Itu adalah sifat iblis. Jadi kat sini kita tahu perbezaan di antara malaikat dengan iblis. Maka macam saya kata awal-awal tadi, iblis ni bukan malaikat. Dia bukan malaikat. Sebab apa? Kat sini Allah dah bagi tahu perbezaan di antara malaikat dengan iblis. Beza, sangat beza. Okey, kita tengok seterusnya. Perintah dan larangan Allah kepada Nabi Adam. Okey, apa yang Allah larang dan apa yang Allah perintahkan. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada Nabi Adam dengan isterinya Hawa untuk mendiami syurga dan rasalah segala kenikmatan apa yang ada dalam syurga ni. Nak makan apa makan, nak berehat, nak buat apa sahaja. Sebab syurga ni tempat yang menyenangkan. Dia bukan tempat yang menyusahkan. Kita kena tahu syurga tempat yang menyenangkan, bukan tempat yang menyusahkan. Segala apa yang ada dalam syurga adalah kenikmatan. Ya. Itu adalah perintah Allah kepada Adam dengan Hawa. Allah suruh Adam dengan Hawa duduk dalam syurga dan rasailah segala kenikmatan yang ada di dalam syurga. Apa pula larangan Allah? Kalau dalam ayat tadi Allah kata, janganlah dekat kepada pohon ini. Itu larangan Allah. Jangan dekat dengan satu pokok ni je. Okay? Pokok lain nak makan buah-buahan, pokok lain makan. Tapi pokok ni satu je tak boleh. Okay? Bayangkan kita berada dalam satu tempat, kan? Semua benda kita boleh buat, tapi satu benda ni kita tak boleh buat. Keinginan untuk melakukan mesti ada. Contoh mudah lah. Contoh ada Swiss dekat dinding kan. Swiss yang ada dekat dinding, ada banyak Swiss. Tiba-tiba ada satu Swiss tu ditandakan dengan anak panah, bawah tu ditulis jangan sentuh. Apa yang ada dalam hati kita, keinginan kita untuk sentuh tu sangat kuat. Ya, manusia, ini sifat manusia. Manusia biasanya apa yang dilarang itulah yang dia cuba untuk buat. Ini sifat yang ada dalam diri manusia yang Allah telah tunjukkan yang ada pada Nabi Adam AS. Okay. Sebab itu Allah nak uji sama ada kita nak ikut perintah Allah ataupun kita nak kufur kepada Allah, melanggar perintah Allah.
Okey, itu perintah dan larangan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga kepada isterinya Siti Hawa. Okey, kita tengok kunci ilmu sebelah tu. Okey, kunci ilmu sebelah tu. Yang mana dalam kunci ilmu ni dia ceritakan tentang iblis ialah jin yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud kepada Nabi Adam dan menjadi pemimpin kepada syaitan dalam kalangan jin dan manusia. Iblis dan syaitan sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia. Ya, iblis adalah daripada kalangan jin dan syaitan. Okay, tapi kenapa dia panggil sebagai iblis? Sebab dia ketua kepada segala kepala jin dan syaitan. Okay. Jin dan syaitan, ketua dia adalah iblis yang paling atas sekali. Okay. Dan kita kena tahu, iblis ni dia telah berdoa pada Allah. Iblis doa pada Allah. Kita kena tahu. Okay. Selepas mana Allah maksudnya hukum iblis ni disebabkan takabur, disebabkan sombong iblis ni, Allah hukum dia. Maka iblis pada ketika itu dia memohon doa kepada Allah supaya dipanjangkan umur dia sampailah hari kiamat. Iblis sampai hari ini masih hidup sejak daripada zaman Nabi Adam, sebelum Nabi Adam lagi, sehinggalah zaman sekarang iblis masih lagi hidup. Sebab apa? Sebab dia mohon doa pada Allah. Dia kata pada Allah, Allah panjangkanlah umur aku supaya aku dapat menyesatkan anak cucu Adam. Okay, itu janji dia, dia akan sesatkan anak cucu Adam. Okay, ini kerja iblis. Okay, dan terbukti dia berjaya menyesatkan, dia berjaya mempengaruhi Nabi Adam ketika di dalam syurga, sehinggalah Nabi Adam melakukan larangan apa yang dilarang oleh Allah. Okay. Kita tengok bawah. Seterusnya, iblis dan syaitan menyesatkan manusia. Okey. Macam saya kata tadi, itulah janji iblis. Sebenarnya iblis berjanji dia akan menyesatkan anak cucu Adam sehinggalah hari kiamat. Bila hari kiamat, maka tamatlah penyesatan yang dilakukan oleh iblis. Sebab apa iblis nak sesatkan anak cucu Adam? Sebab dia nak kumpul teman dia yang boleh teman dia dalam neraka. Sebab dia rasa marah. Dia rasa marah sebab Allah membezakan antara dia dengan Adam. Allah kata Adam ni lebih mulia daripada dia, sedangkan dia rasa dia lebih mulia daripada Adam. Maka bila mana Allah menghukum dia, dia telah berjanji akan menyesatkan anak cucu Adam sehinggalah hari kiamat. Jadi kita tengok antara cara syaitan nak sesatkan manusia ni. Banyak. Syaitan banyak cara dia nak menyesatkan manusia. Kalau dalam ni dia bagi 5 kaedah ataupun 5 cara bagaimana syaitan menyesatkan manusia. Yang pertama, menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia. Was-was permainan syaitan. Okay. Kita dah ambil wuduk dan kita nak pergi salat, tiba-tiba kita rasa macam aku dah wuduk belum Was-was. Contoh lain yang lagi biasa jadi kat diri kita. Kita nak salat, kita rasa macam terkentut. Kita rasa was-was. Okay. Itu adalah mainan syaitan. Contoh lain apa? Contoh lain, kita tengah salat, tiba-tiba salat zuhur. Kita salat zuhur. Tengah salat, tiba-tiba kita terfikir, ini dah rakaat ketiga ke rakaat kedua? Rakaat kedua ke rakaat ketiga? Rakaat ketiga ke rakaat keempat? Kita was-was. Okay. Was-was tu berlaku hasil daripada bisikan syaitan. Itu cara syaitan nak bisikkan kejahatan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menghasut manusia supaya meninggalkan suruhan Allah. Okay. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintahkan kepada kita, syaitan akan bisik kepada kita. Iblis akan bisik kepada kita supaya tinggalkan suruhan Allah. Okay. Ini yang Allah ceritakan dalam ayat tadi. Mana iblis telah berbisik kepada Adam untuk meninggalkan suruhan Allah. Apa suruhan Allah? Allah bukan suruhan, melanggar larangan Allah. Apa yang Adam langgar? Makan pokok huldi. Okey. Itu kerja iblis. Dia akan sentiasa hasut manusia untuk tinggalkan suruhan Allah dan buat apa yang Allah larang. Okey. Itu yang nombor 3, menghasut manusia supaya melakukan larangan Allah. Dia ada 2 perkara. Pertama, nombor 2 tu meninggalkan suruhan Allah. Yang kedua, melakukan apa yang Allah larang. Okay. Ini memang kerja iblis. Hasutan itu akan sentiasa berlaku dalam diri kita. Sama ada kita nak tinggalkan apa yang Allah suruh ataupun kita nak buat apa yang Allah larang. Okay. Nombor 4, menimbulkan perasaan riak apabila beramal. Ini salah satu yang bahaya, sangat-sangat bahaya. Kita sangka kita tengah beribadah kepada Allah, tapi hakikatnya riak tengah ada dalam diri kita yang mana disebabkan oleh hasutan syaitan. Okay. Kita solat bukan sebab Allah, kita solat sebab manusia. Okay.
Contohlah kita kat rumah, bila kita nak solat, kita kalau tak ada mak kita tak solat. Tapi bila nampak mak kita, baru kita nak solat. Itu bahaya. Kita buat tanpa sebab ikhlas kerana Allah. Ataupun bila kita nak mak kita lalu depan kita, kita akan solat rasa kita tunjuk solat kita macam solat yang megah. Ataupun kita pergi masjid, kita solat, kita tunjuk solat, kita ada perasaan riak dalam diri kita. Orang mesti tengok aku tengah solat ni. Ataupun mudah, contoh lain, bila mana kita bersedekah, kita tunjukkan kepada orang. Kita ambil gambar, kita post dan sedekah. Kalau tarawih dulu, dan tarawih, post dalam FB, dalam Twitter, dalam Instagram. Benda ni akan menimbulkan riak. Apa riak? Kita melakukan syirik kecil. Kenapa riak ni syirik kecil? Sebab kita buat satu perkara bukan kerana Allah. Syirik ni apa? Menduakan Allah. Riak buat perkara sebab ada keinginan lain. Kita duakan Allah. Sebab tu dia panggil sebagai syirik kecil. Sebab tu riak benda yang bahaya. Jaga kita punya perasaan, kita punya jantung hati kita supaya tidak riak kepada Allah. Kemudian yang kelima, menggalakkan amalan sesat. Menggalakkan amalan sesat ni, yang ni kita tahulah. Semalam ataupun 2 hari lepas ataupun kemarin ada satu berita tentang seorang pemuda berumur 26 tahun. Kalau ada tengok kat media sosial ke kat berita, yang mana dia ni kat rumah dia melakukan melakukan aktiviti santau dan sihir. Orang jiran-jiran dia dekat dengan dia nampak kawasan rumah dia ni. Rumah dia duduk dalam rumah apartmen. Nampak kawasan rumah dia ni bercahaya api. Nampak cahaya api. Diorang ingat ada berlaku kebakaran. Jadi apa diorang buat? Orang awam telefon bomba. Bila bomba datang, bomba nak check dalam rumah, dia tengok rumah ni berlakunya aktiviti yang tahyul dan khurafat. Aktiviti khurafat berlaku dalam rumah ni. Umur dia 26 tahun. Pemuda Melayu Islam buat aktiviti sihir, santau, khurafat. Ini amalan-amalan sesat. Dan dia buat benda tu secara online lagi. Jangan tak percaya. Kalau tak percaya, buka kat Shopee, cari santau, sihir, mesti ada. Sekarang orang zaman dah maju ni. Kalau dulu kita kena datang jumpa, sekarang main online pun boleh. Betapa bodohnya manusia disesatkan oleh syaitan. Betapa bodohnya manusia diperbodohkan oleh syaitan dengan jin. Tu bahayanya amalan-amalan sesat ni. Mereka yang melakukan perkara-perkara sebegini memang nampak seperti diperbodoh-bodohkan oleh syaitan dengan jin. Jaga diri kita. Okay? Itu cara macam mana iblis dengan syaitan menyesatkan manusia. Kita kena ingat, jaga diri kita. Okay. Secara mudahnya, Okey, maaf ada gangguan sebentar. Okey, kita sambung balik. Okey, tadi kita dah tengok tentang bagaimana cara syaitan dengan iblis menyesatkan manusia. Itu antara contoh-contoh kaedah yang diorang guna. Okey. Cuma sebagai manusia kita kena tahu secara mudahnya dua kaedah ataupun dua cara macam mana syaitan nak menyesatkan manusia. Yang ni kita kena ingat betul-betul. Yang pertama, syaitan akan menyuruh kita meninggalkan suruhan Allah. Okey? Yang ni buat benda maksiat. Yang ni biasa kita faham. Yang ni biasa kita tahu. Syaitan akan suruh kita buat benda maksiat, dosa-dosa, tinggalkan suruhan Allah. Okay? Buat larangan Allah. Ini biasa kita tengok dan ini biasa kita jumpa. Dan biasanya kita tahu, ni tak boleh, ni dosa. Contoh apa? Arak. Takkan orang Islam tak tahu arak itu haram kita minum. Yang ni biasa kita tahu. Yang ni kaedah pertama ataupun cara pertama syaitan nak sesatkan manusia. Cara yang kedua ni yang bahaya. Kenapa? Sebab tak ramai manusia tahu benda tu adalah dosa. Sebab apa? Mereka menganggap benda tu adalah ibadah. Apa kaedah kedua? Syaitan akan bisikkan kepada kita untuk kita melampau dalam beribadah kepada Allah. Okay? Tengok, dia akan bisikkan kepada kita supaya kita melampau dalam beribadah. Dan orang akan anggap benda itu sebagai ibadah sebab memang benda itu ibadah. Tapi dia melampau dalam beribadah.
Okay? Sehingga dia buat apa yang Nabi tak pernah suruh. Okay, Nabi tak pernah buat, dia buat. Dan dia melampau, dia melebihi Nabi dalam beribadah kepada Allah. Sedangkan kita, seorang Muslim, bila mana kita nak beribadah, kita mesti ikut apa yang Nabi buat. Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Kita tak boleh nak reka cipta ibadah sesuka hati kita. Walaupun benda tu dipanggil sebagai ibadah, tapi itu adalah hasutan syaitan. Itulah cara syaitan menyesatkan manusia. Kita ambil contoh satu. Okay. Contoh mudah lah, contoh kelakar. Okay. Kita ada solat Jumaat. Solat Jumaat. Okay. Solat Jumaat 2 rakaat 2 kali khutbah. Okay. Jadi kita rasa macam tak cukup dengan solat Jumaat ni. Kita buat pula solat hari Rabu. Hari Rabu kita buat lepas zuhur, waktu zuhur kita buat solat hari Rabu 4 rakaat 4 kali khutbah. Okay. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh kita nak buat? Sebab kalau ada orang kata tak boleh, benda ni kan ibadah. Kita bukannya tengah buat maksiat, kita tengah buat ibadah. Kita solat kepada Allah, kita sujud kepada Allah. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab dilarang. Sebab apa dilarang? Sebab Nabi tak pernah tunjukkan contoh untuk lakukan ibadah seperti itu. Okey. Kita kena ingat, apa yang Nabi tak buat, kita jangan buat. Ingat. Ibadah apa yang Nabi tunjukkan, itulah yang kita buat. Jangan melampau dalam beribadah. Sebab itu adalah salah satu cara ataupun jalan syaitan nak menyesatkan manusia. Okay? Syaitan nak menyesatkan kita. Kita sangka kita tengah beribadah, tapi hakikatnya kita tengah melakukan satu benda yang menyesatkan kita. Okay. Ingat, ini 2 kaedah ataupun 2 jalan syaitan nak tenggelamkan kita ke dalam dosa. Satu jalan, kita tahu benda tu dosa sebab kita nampak. Satu lagi jalan, kita tak nampak. Kita kurang nampak sebab kita sangka itu adalah ibadah. Okey, itu tentang macam mana cara syaitan menyesatkan manusia. Okey, kita tengok muka surat sebelah. Cara menghindari godaan syaitan. Macam mana kita nak elakkan daripada godaan syaitan dengan iblis terhadap diri kita supaya kita tak melakukan dosa kepada Allah. Okay. Islam telah mengajar umatnya untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya serta berusaha menghindari godaan dan gangguan syaitan. Okay. Ada banyak cara yang kita boleh buat. Tengok dalam ni. Okay. Dalam ni dia bagi contoh-contoh kaedah ataupun cara untuk kita menghindari gangguan syaitan ataupun godaan syaitan. Yang pertama dari segi akhlak. Dari segi akhlak, menghiasi diri dengan akhlak mahmudah. Okay. Menghiasi diri kita dengan akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah apa? Kita ada belajar dalam kelas akhlak yang lepas. Okay, akhlak ada 2, mahmudah dengan mazmumah. Okay, akhlak mahmudah ni kita kena hias diri kita dengan akhlak mahmudah. Okay. Contoh kat sini dia bagi memulakan sesuatu perbuatan dengan isti'azah, basmalah dan doa. Setiap kali kita nak buat something, kita akan mulakan dengan bismillah. Kita nak buat sesuatu, kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita minta daripada Allah supaya Allah jauhi daripada diri kita ini gangguan syaitan. Okay. Dan macam saya kata dalam kelas yang lepas, bila kata akhlak, kita punya contoh ikutan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada contoh lain. Itulah contoh yang paling kita patut ikut. Okey. Ni tengok. Kalau dari segi ni dalam bentuk pokok. Okey, silap. Sebab dia bentuk dalam pokok. Sebab apa dia kata tulis pokok ni? Sebab dia nak tunjuk. Dia bermula daripada akar, batang, dahan sehinggalah buah. Buah ni benda yang last. Okey. Kita tengok, kita mula daripada akar. Akar. Apa akar kepada diri kita sebagai seorang manusia? Akar diri kita, root diri kita adalah akidah. Okay. Akidah benda yang penting. Mentauhidkan Allah. Sebab tu Rasulullah, bila mana Rasulullah berdakwah di Mekah, kita belajar tentang dakwah Rasulullah. Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Di permulaan dakwah Rasulullah hanya mengajarkan tentang akidah, iaitu mentauhidkan Allah, menyembah hanya Allah, Tuhan yang satu. Itu benda yang penting. Akidah kita kena betul-betul pegang. Okay. Walau apa sekalipun, akidah ni benda yang penting. Sebab akidah ni lah yang membawa kita ke dalam syurga. Dan juga dengan akidah ni lah boleh membezakan seseorang itu sama ada dia dapat peluang untuk masuk syurga ataupun peluang untuk masuk neraka. Sebab tak ada
kafir yang berpeluang untuk masuk ke dalam syurga. Tetapi Muslim, walau macam mana jahat sekalipun, bila mana ada seorang Muslim, masih lagi ada peluang untuk dia masuk ke dalam syurga. Itu bezanya akidah. Okay. Akidah memperkuatkan akidah dengan Allah, mentauhidkan Allah, sentiasa mentauhidkan Allah. Ya, ingat kita punya rukun iman. Apa rukun iman kita? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Bila sebut iman, ia berkaitan dengan ni, dalaman, jantung hati kita. Perkuatkan tauhid kita. Tauhid benda yang sangat penting. Ingat, tauhid yang membezakan seseorang itu ke syurga ataupun neraka. Okey, itu akar kita. Akarnya. Okey, batang ataupun benda yang seterusnya dalam diri kita, tubuh badan kita. Tubuh badan kita. Apa dia? Ibadat yang wajib. Okey, ibadat ataupun rukun Islam. Kalau tadi rukun iman, dia berkaitan dengan akidah. Rukun Islam, dia berkaitan dengan ibadah. Okay, apa ibadat yang wajib bagi kita? Kita kena ucap 2 kalimah syahadah. Kita kena solat. Kita kena zakat. Kita kena puasa. Kita kena buat haji. Ini ibadat yang diwajibkan kepada kita. Okay. Semua ini adalah ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Disebabkan Rasulullah ajar, sebab itulah kita buat. Kalau Rasulullah tak ajar, kita tak boleh buat. Yang tu kita kena ingat. Okay. Itu berkaitan dengan ibadat. Okay. Dia punya ranting pula, kita punya perlakuan kita. Okay. Ranting dia iaitu ibadat-ibadat sunat. Benda yang menjadikan benda tu semakin nampak cantik. Apa dia? Ibadat-ibadat sunat. Ibadat wajib kita dah buat. Okey, dah lepas ibadat wajib, maka kita tambah ibadat dengan ibadat-ibadat sunat untuk kita mencantikkan lagi. Iaitu dengan apa contoh ibadat-ibadat sunat? Banyak. Solat-solat sunat, solat qabliyah, solat ba'diyah. Okey. Apa lagi? Solat tahajud, solat witir. Okey, solat-solat yang disunatkan untuk kita melakukannya. Puasa sunat, puasa Isnin Khamis, puasa apa lagi? Puasa Isnin Khamis, Isnin Khamis yang biasa Nabi buat. Puasa Ashura. Okey, banyak ibadat-ibadat sunat yang kita boleh buat. Selain daripada puasa, banyakkan baca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Okay. Allah kata, sama ada ayat Quran ataupun hadis Nabi. Hadis Nabi, kalau tak silap saja, Nabi kata, bila mana kita baca Al-Quran, bukanlah bermaksud alif, lam, mim. Alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Tapi Nabi kata alif, contoh satu ayat, Yasin wal Quranil Hakim, wal Quranil Hakim. Nabi kata bukanlah wal Quranil Hakim itu satu pahala, tapi pahala dikira berdasarkan huruf. Kalau alif lam mim tadi, alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. 3 huruf ni mendatangkan 3 pahala. Yang mana Nabi kata pahala ini akan digandakan daripada 10 hingga ke berapa ratus pahala. Akan digandakan pahala-pahala ini. Maksudnya kalau kita baca Al-Quran, satu potongan ayat je, berapa banyak pahala yang telah kita dapat. Jadi banyakkan baca Al-Quran. Al-Quran jangan tinggal. Al-Quran jangan tinggal. Sentiasa memperbanyakkan membaca Al-Quran. Okay. Yang lain-lain ibadat sunat yang boleh kita buat seperti sedekah dan juga zikir. Ini amalan-amalan sunat yang kita boleh buat. Perbanyakkan amalan sunat. Tapi kena ingat, kena lengkapkan amalan wajib dahulu, barulah kita buat amalan sunat. Sebab apa? Tak mungkin adanya ranting jika tak ada batang. Okay? Tak ada batang pokok, mustahil ada ranting. Kena ada batang pokok dulu, barulah kena ada ranting. Seperti juga yang tadi, kena ada akar dahulu, barulah ada batang pokok. Kena ada batang pokok dahulu, barulah ada ranting. Dan last sekali, bila ada ranting, adalah buah. Okay, buahnya apa? Akhlak. Saya kata tadi akhlak. Akhlak, contoh ikutan kita tak lain tak bukan Rasulullah SAW. Okey. Rasulullah SAW adalah contoh ikutan kita dalam semua perkara, semua aspek ni, keempat-empat aspek ni. Akidah, ibadat, wajib ataupun sunat dan akhlak. Ketiga-tiga ini adalah contoh ikutan kita adalah Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi dalam bab akidah dan bab ibadah, kenalah kita ikut Nabi. Okay. Itu
Macam mana cara kita nak menghindarkan diri kita daripada tergoda dengan godaan syaitan? Memperbanyakkan amalan yang baik, memperkuatkan akidah kita, melakukan ibadat yang wajib, menunaikan ibadat yang sunat, dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Kalau kita buat benda ni, insya-Allah godaan syaitan ini mudah untuk kita tepis. Saya tak bercakap untuk diri kamu sahaja, saya bercakap untuk diri saya sendiri, sebab saya bukanlah orang yang baik. Maka kita ambil sama-sama pengajaran daripada apa yang diceritakan ini. Itu cara untuk menghindari godaan syaitan. Last sekali kita tengok apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah. Yang pertama, kita perlu mencontohi malaikat yang memberikan sepenuh ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bantahan. Malaikat kita boleh jadikan contoh. Cuma macam saya kata tadi, malaikat ni beza dengan manusia. Malaikat dia tidak ada nafsu, dia tidak ada keinginan. Tapi manusia kita ada nafsu, kita ada keinginan. Malaikat iman dia sentiasa sama, dia tak naik dan tak turun. Tapi manusia iman dia akan naik dan akan turun. Ada masa dia akan naik, akan masa dia akan turun. Tapi iman para rasul sentiasa meningkat. Jadi contohi malaikat dengan dalam mentaati perintah Allah. Sebab malaikat ni apa yang Allah perintah itu yang dia buat. Dia takkan bantah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah menjauhi sifat sombong dan takabur. Kerana sifat ini merugikan diri. Sombong, takabur, riak, inilah sifat yang membinasakan syaitan. Inilah sifat yang membinasakan syaitan. Syaitan, kalau kita tengok dalam kisah ayat ni tadi, syaitan dengan Adam, syaitan iblis dengan Nabi Adam, kedua-duanya melakukan kesalahan. Betul? Iblis, apa kesalahan iblis? Dia sombong dan enggan ikut perintah Allah. Adam, apa kesalahan Adam? Adam juga melanggar perintah Allah. Kedua-dua makhluk ini melanggar perintah Allah, iblis dan juga Nabi Adam. Tapi apa beza dia? Agak-agak apa beza dia? Bezanya Adam, dia bila mana Adam melanggar perintah Allah, Adam bertaubat kepada Allah, memohon keampunan. Iblis bila mana dia langgar perintah Allah, dia tak nak sujud kepada Adam, dia sombong dan takabur. Dia kata dia betul, dia tak nak minta ampun kepada Allah. Maka sombong, takabur ini sifat yang membinasakan iblis. Jadi dalam ayat ni Allah nak tunjukkan kepada kita, manusia dia tidak akan lari daripada kesilapan. Tak ada manusia yang tak buat silap kecuali para nabi. Bila mana dia dilantik sebagai seorang rasul, seorang nabi, dia maksum. Cuma dalam kisah ni Allah bagi tahu kat kita, manusia ni takkan ada yang lari daripada kesilapan. Tapi apa yang membezakan kita dengan iblis, kita bila buat silap, kita hendaklah bertaubat. Kita hendaklah bertaubat, minta ampun kepada Allah di atas kesilapan yang kita buat. Kalau kita tak buat, kalau kita tak minta ampun, tak taubat kepada Allah, kita ni sama macam iblis lebih kurang. Sebab iblis bila mana dia buat kesalahan, dia takabur, dia enggan nak mohon ampun kepada Allah. Jaga-jaga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita seharusnya tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan agar hidup selamat di dunia dan di akhirat. Ingat, hasutan syaitan ni akan sentiasa berlaku dalam diri kita sepanjang masa. Tinggal lagi kita kena kuatkan kita punya keimanan kita. Kita kena kuatkan akidah kita untuk menepis godaan syaitan. Dan yang terakhir, kita mesti segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila melakukan dosa, kerana pintu taubat sentiasa terbuka. Sebagaimana Adam, bila mana Adam telah melakukan dosa kepada Allah, melanggar perintah Allah, Adam dia bersegera bertaubat kepada Allah. Jangan jadi seperti iblis, langgar perintah Allah, dia tak nak ikut perintah Allah. Allah suruh iblis ni sujud kepada Adam, iblis tak nak. Iblis langgar perintah Allah. Lepas dah langgar perintah Allah, iblis ni sombong dan takabur, dia tak nak minta ampun kepada Allah. Maka ingat, jadilah seperti Adam, jangan jadi seperti iblis. Bila mana kita dah buat satu kesalahan, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah. Sekalipun kesalahan tu berulang-ulang, tapi jangan lupa untuk bertaubat kepada Allah. Taubat tu benda yang penting. Pintu taubat hanya akan ditutup bila mana manusia itu mati. Bila mana seseorang anak Adam itu mati, tak ada lagi dah taubat untuk diri dia.
Itulah berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan iblis dan syaitan. Okey, yang durjana, yang mana mereka berdua ni akan sentiasa untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Sebab itulah janji mereka. Okey. Itu sahajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Selepas ni kamu boleh komen di bawah nama kamu untuk saya ambil sebagai kedatangan. Dan untuk tugasan kamu untuk pembelajaran pada hari ini, selepas selesai kamu tengok video ni, kamu tonton video ini, saya nak setiap daripada kamu rakam dengan guna rakaman suara dekat handphone, rakam bacaan ayat 34 dan 37, 34 hingga 37 ni surah Al-Baqarah, ayat yang saya bacakan tadi. Kamu rakam dalam bentuk MP3, kamu rakam suara dalam rakaman suara, kemudian kamu hantar kepada saya dalam grup kelas. Okay? Tapi satu lagi tugasan, selepas kamu siap baca bacaan ayat Al-Quran ni 34 hingga 37, kamu dah siap rakam, dan dalam masa yang sama selepas itu kamu bagi tahu apa pengajaran yang kamu dapat daripada kisah 34 hingga 37, ayat 34 hingga 37 surah Baqarah. Jadi dua perkara kamu kena buat. Pertama, rakam bacaan kamu ayat Al-Quran 34 hingga 37 surah Al-Baqarah. Dan yang kedua, bagi tahu apa pengajaran yang kamu dapat daripada ayat Al-Quran ini. Okay? Kamu rakam dan kamu hantar dalam grup Telegram kamu, grup kelas kamu. Okey? Dan sentiasa ingatkan kawan-kawan yang jarang nak nampak muka tu. Ingatkan kawan-kawan. Okay? InsyaAllah itu sahajalah untuk pembelajaran pada hari ini. Jika ada sebarang soalan, kamu boleh PM saya secara personal. InsyaAllah mana yang saya boleh jawab, saya akan jawab. Okay? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.